وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mabahas yang keduanya, bilangan saksi yang mengisbatkan dengan melihat anak bulan Ramadan dan Syawal. Bila nampak anak bulan tu saksi dia kena ada, berapa orang nampak. Dan anak bulan Syawal pun samalah dengan bulan Ramadan. Pendapat-pendapat para fuqaha mazahibul arba'ah tentang kafiyah isbat anak bulan Ramadan dan anak bulan Syawal itu atas 3 wajah. Pertama, dengan melihat satu jamaah yang banyak, yang ramai. Dua, dengan melihat 2 orang Muslim yang adil keduanya. Dia nampak 2 orang. Ketiga, dengan melihat seorang yang adil, suri nampak. Itu 3 pendapat, 3 wajah di situ. Dengan secara tafsirnya kami akan sebut perkataan tiap-tiap mazhab. Nak tafsir secara lebarnya, pendapat fuqaha Hanafi. Dengan nisbah bagi anak bulan Ramadan itu, mereka berkata, apabila ada di langit itu awan, dia awal lah, ataupun debu, kabut dan sebagainya, dan sedaya menerima oleh imam akan saksi seorang yang adil pada melihat anak bulan. Seorang pun tak apa, laki-laki ada ia ataupun perempuan, yang merdeka ada ia ataupun sahaya abdi, boleh melakukan. Yang kedua, apabila ada langit itu tidak berawan, cerah lagi, tak ada mendung dah, maka tidak diterima kesyahadahnya sehingga dilihatkan dia oleh jamaah yang ramai yang jatuh oleh yakin dengan khabar mereka itu. Ramai tu seorang tak ada lah. Lil Hanafi ni, kita ngaji Hanafi ni, kerana bahawasa ketunggalan dengan melihat pada umpama ini kelakuan memberi waham akan salah. Apa lagi cerah kan? Nampak seorang tak boleh jadi. Maka wajib tawakuf padanya sehingga ada ya jemaah yang banyak, yang ramai. Kata Ibnu Abidin, jam'un azimun yaqa'ul ilmu ila akhirih. Terjemah dia, jemaah yang banyak, yang ramai, yang jatuh oleh yakin pada syarak, dan iaitu ghalib zon dengan khabar mereka itu, dan iaitu diserahkan kepada pendapat imam daripada ketiadaan ditakdirkan dengan bilangan atas yang mazhab. Dia kena ramai lah, jemaah yang azim, yang ramai, yang banyak. Pada siapa yang nampak anak bulan Ramadan seorang dan siapa berpuasa, ya, kalau dia nampak, dia kena puasa. Dan jika tidak diterima oleh imam akan saksinya, balik dia tu kena puasa semua. Supaya kita jugalah, kalau kita nampak maka tak diterima saksi kita, kita kena puasa semata. Dalam mazhab kita pun samalah. Kerana hadis yang telah terdahulu sebut, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, dan jika ia tidak berpuasa maka wajib atasnya qada. Kalau tak puasa kena qada. Orang yang melihat nak sore tidak kafarah atasnya. Adapun dengan nisbah bagi anak bulan Syawal, maka kata mereka itu, barang siapa melihat anak bulan Syawal seorang, maka tak boleh dia berbuka. Tak boleh raya gitu. Kalau kita nampak nak bulan puasa, boleh raya, tak boleh raya gitu, nampak seorang. Kerana mengambil ihtiyati, tidak sepengat bulan Ramadan dah. Dan apabila ada pada langit itu awan ataupun debu, maka tidak sabit ia melainkan dengan 2 orang laki-laki ataupun seorang laki-laki dan 2 perempuan, baru boleh. Dan pada langit yang tidak berawan itu, maka tak dapat tidak pada bertambah bilangan
Artinya dengan syahadah jamaah yang jatuh yakin dengan khabar mereka sebelum mula tadi. Kena ramah tu. Itu dalam mazhab Hanafi. Kata Ibnu Abidin rahimahullah dalam hasyiah dia. Qala ulama'una al-hanafiyyatu fi kutubihim wa yasbutu hilalu ramadana ila akhirih an-nasara adalah kita ambil jauh selalu. Berkata ulama kita Hanafi dalam kitab-kitab mereka, dan sabitlah anak bulan Ramadan itu dengan melihat anak bulannya. Bila nampak sabitlah bulan tu. Dan dengan sempurna bilangan Sya'ban 30 hari. Kalau tak nampak. Kemudian apabila ada pada langit itu inlah gelak ke daripada umpama mendung ataupun debu itu inlah. Di langit tu panggil tak cerah. Secara diterimakan bagi anak bulan Ramadan itu khabar seorang yang adil pada zahir riwayah. Jika kita kata langit gelap ni nampak seorang tak apa dah jadi kot tu. Kalau kau langit cerah dia kena ramah. Ataupun orang yang mastur, orang yang tertutup, orang yang tertutup tersembunyi atas hal lah, masturul hal dia panggil. Tak tahu kata adil tak adil ni. Atas kaun yang disahihkan. Tidak khabar orang yang zahir oleh pasti. Kalau orang yang terus kata pasti tak terima tak boleh lah dengan tifak ulama. Lama ada datang demikian orang yang mukhabar itu pada bandar besar, bandar Kedah daripada Korea yang besar ataupun dari luar. Atau yang zahir riwayat juga. Dan jika ada syahadahnya itu seumpama, apabila tidak ada pada langit itu illah. Masuk langit itu cuaca biasa lah. Dan saja disyarat bagi anak bulan Ramadan dan anak bulan Syawal itu perhimpunan jemaah yang banyak, yang ramai, yang jatuh oleh yakin. Lepas sebut tadi yang bahasa syar'i. Itulah ghalib zan dengan khabar mereka itu. Kerana bahawasa matlak itu bersatu dua. Matlak itu tepat nak matahari dah. Matlak dikatakan kita akan sapa bahas masalah ikhtilaful matlak. Matlak. Iaitu matlak satu lah. Pada demikian tepat. Dan segala manik itu ternafi. Sebab langit cerah ni. Dan mata itu sejahtera ya. Mata golek ke mata itu cerah selamat belaka. Mata seorang. Dan hemoh-hemoh pada menuntut anak bulan itu istiqamah. Maka ketunggalan dengan melihat anak bulan pada jemaah yang terlalu banyak setelah demikian itu ialah zahir pada tersalah oleh orang melihat. Banyak kan nampak lah. Itu dia pendapat fuqaha Hanafi. Kesimpulannya langit itu cerah. Kena bilangan yang ramah. Kalau langit itu gelap, dua orang pun tak apa. Ataupun satu laki-laki, dua perempuan, boleh juga. Isbab anak boleh. Atas riwayat, banyak riwayat tu. Berdapat fuqaha Maliki, dalam mazhab Maliki, dengan nisbah bagi anak bulan Ramadan tu, maka mereka berkata sabit iyo yakni anak bulan Ramadan tu. Tafsir Dhamir tak kegilaan. Sabit iyo yakni anak bulan Ramadan tu dengan melihat oleh jamaah yang banyak, yang ramai. Sekalipun tidak mereka itu yang adil. Tak adil tak apa tapi nak ramai. Dan mereka itu ialah orang-orang yang mustahil pada adat ni, muafakat mereka atas dusta. Tak adil tak apa tapi nak balik bohong tu tak terima nak kata. Nak orang molek jugalah. Dan tak disyaratkan pada mereka itu adalah dan tidak zukurah dan hurriyah. Adalah ya tak syarat. Orang laki-laki tak syarat. Hurriyah merdeka tak syarat. Maknanya kalau perempuan tak apa. Orang hamba orang pun tak apa. Tapi nak ramah. Ramah tu mustahil nak bohong. Duduk situ. Yang kedua sabit ia anak bulan Ramadan ni dengan melihat dua orang yang adil. Ada mengatakan dua orang tak apa dah. Tak ulanya lebih banyak daripada dua orang. Maka wajib atas tiap-tiap mereka yang mukhabarkan dia dengan dia oleh puasa. Mukhabarkan dia
dengan melihat anak bulan tu boleh puasa. Orang hak royak sendiri dia kena puasa, dan jika tak mengakak kedua bagi hakim sekalipun. Dan wajib atas keduanya mengakak, kena royaklah hal tu kepada hakim apabila tidak melihat akan dia oleh orang lain. Tak melihat anak bulan tu oleh orang lain pada kedua. Pada mana tak nampak dia kena mengakak hal pada hakim. Dan orang yang adil itu ialah laki-laki yang balik, yang berakal, yang merdeka, tu orang adil. Yang tak mengerjakan dosa besar, payah juga dah cari. Dan tidak mengekali atas dosa kecil, tu orang adil. Dan tak mengerjakan bagai cedera dengan muruah. Dia cedera dengan maruah. Maruah ni panggil apa? Maruah Maruah dia panggil. Payah juga maruah bahasa kita. Geti maruah tu tak? Tak cedera maruah dia lah. Nak buat benda tak tekal dia tak buat dia panggil. Pakai lebdi ke apa tak buat. Pak cakap cedera maruah dia. Kalau kita tak pakai kan. Kecing dia berdiri tak payah tak buat lagu tu. Dia panggil hilal maruah. Maruah kita kena jaga. Air apa baja muka ke apa dia panggil. Dia kena jaga kat dia. Yang ketiga, sabit ia anak bulan Ramadan dengan melihat seorang yang adil juga. Ada pendapat dia banyak jugalah. Yang mengatakan ramai pada dua, pada ada yang mengatakan seorang yang adil. Maka sabit puasa dan berbuka. Yakni raya lah berbuka tu pada hak ni. Dan hak mereka yang mukhabarkan dia. Kepada mereka yang tidak mengamati, yang dia mengambil berat atau mengambil perhatian dengan pujaan anak bulan. Dan tak wajib atas mereka yang baginya inayah, yakni mengamati dengan pujaan anak bulan. Seperti bagi yang tak harus bagi hakim bahawa berhukum ia hakim dengan sabit dia sabit hilal dengan melihat seorang yang adil sahaja. Dan tak lazim puasa, tak mesti, tak wajib jika berhukum ia dengan dia. Dengan melihat anak bulan berhukum ia seorang yang adil dengan melihat anak bulan. Dan wajib puasa apabila imam itu yang melihat. Kalau imam sendiri kena puasa. Maka jika berbuka puasa orang yang melihat anak bulan, masuk berbuka tak ada puasa, maka wajib pada haknya qada dan kafarah atas pendapat yang sahih. Qada lagi, kafarah lagi. Adapun dengan nisbah bagi anak bulan Syawal, maka kata mereka itu ulama Maliki ini tidak dipuasa dan tidak buka dengan kurang daripada melihat dua laki-laki yang adil. Sore tak boleh, tak. Dan seperti demikian itu dengan melihat jemaah yang banyak, yang aman, yang selamat muwafaqahnya di atas dusta, dan memberi khabarnya akan yakin. Mana nak dua, lepas tu kena jemaah yang ramai baru boleh. Kalau kurang pada tak boleh, kurang pada jemaah yang ramai. Pendapat fuqaha Syafi'i lah kita tengok dalam mazhab kita sebagai amati sikit masalah nak boleh ni. Dengan nisbah bagi anaknya bulan Ramadan tu, mereka berkata sabit melihat anak bulan Ramadan itu dengan nisbah pada umum manusia, seluruh orang manusia ni, dengan melihat seorang yang adil juga. Nampak seorang pun maka jadi dah semua. Itu mazhab kita. Tapi hari ni bila majlis nak terima maka 4 orang. Padahal seorang cukup dah kira orang. Nak orang yang adil. Dan jika orang mastur halnya, kita tak tahu hadiah ni orang lagu mana sekalipun. Masturul hal. Dan sama ada langit itu tidak berawan ataupun mendung, langit cerah ke ataupun gelap ke, yang membawa kepada payah dinampakkan dia. Tak ada kira langit cerah ke langit gelap, jaong tak jaong, nampak sore sudah. Jadi syaratkan pada saksi itu bahawa ada ia orang Islam yang akibali, merdeka laki-laki yang adil, itu saksi. Saksi apa nak boleh. Kata Syekh Ramli rahimahullah, kita Nihayah,
Subutu ru'yatihi ila akhirih. Maksudnya, dan sabit melihatnya anak bulan itu hasil ia dengan seorang yang adil. Seorang pun cukup lah. Dan jika adalah langit itu tidak berawan, masuk lagi curah. Karena kata Ibnu Umar telah mengkhabarkan aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku melihat anak bulan. Maka berpuasa ia ya Nabi dan menyuruh manusia dengan berpuasa. Sore Rasulullah menampak anak bulan ni, Nabi sendiri puasa dan Nabi suruh orang puasa. Sore riwayat Abu Daud dan mensahihkan hadis itu oleh Ibn Hibban. Kata Alamah Jurdani, tu kitab Fathul Alam, Syarah Mursyidul Anam, wa tuqbalu syahadatul adlil wahidi ila akhirih. Maksud dan diterima ke saksi seorang yang adil. Saksi anak bulan lah, yang nampak anak bulan seorang cukup. Dia kata yang nampak. Dan jika adalah langit itu tidak awan, ataupun dengan dia dengan langit itu awan, lah dengan sekiranya tidak menegah melihat pada adat. Jadi adat tu boleh kena nampak. Kalau gelap doa tak nampak, tak boleh juga tu. Berarti bagai berkata Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, lagu itulah. Jadi i'timadkan dia oleh Syekh Ramli. Seperti bagai disebut oleh kitab Syarah Mustafidin. Patulah kitab Fathul Alam. Dan apabila berhukum oleh qadi dengan sabit anak bulan, dengan saksi seorang yang adil, tu qadi istihar, anak bulan sudah nampak, kalau ada orang meriwayat orang pergi nak saksi tu, maka wajib puasa atas kalian ahli negeri yang melihat nak puasa belaka. Dan seperti demikian juga wajib atas yang lain pada mereka itu, pada mereka yang muafakat tempat mereka itu akan tempat melihat anak bulan pada segala matlak. Semua sultan negeri ni masa habis. Nampak dia tanding ni, habis sultan iktibar negeri. Pokok semua yang kuat nak puasa belaka. Iktibar kata sultan matlak dia panggil lah. Tu nak puasa semua. Artinya tak wajib puasa atas umum manusia malaikat apabila mendengar akan saksi itu oleh qadi. Kena qadi istihar dulu lah. Qadi isbat ternampak nak puasa belaka dan menghukum ia qadi dengan sah saksinya itu. Barulah kena puasa belaka. Dan tetapi yang wajib syahadah itu atas mereka yang nampak anak bulan dan mereka yang membenarkan dia. Membenarkan nampak anak bulan. Membenar percayalah. Dalil fuqaha kita Syafi'iyah ni, dalil mazhab kita, dengan memadai saksi seorang yang adil dua, cukup dengan seorang. Ialah hadis riwayat Ibn Abbas, katanya ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilala qala atashhadu an la ilaha illallah wa atashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am qala ya Bilal azin fin nasi an yasumu ghadan. Ini hadis dalam mazhab kita ni. Datang seorang Arabi, orang darat lah, kampung, kepada Nabi, maka berkata, ya sesungguhnya saya melihat akan anak bulan Rasulullah. Sebenarnya adakah akan menyaksikan bahawa tidak Tuhan yang disembah dengan sebenar mereka Allah? Nabi tanya muncak dua kelimah lah. Adakah akan menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Ia berkata bahkan, ya apa berimeh ya Rasulullah. Maka sabda bagi Nabi, maka sabdanya bagi Bilal, wahai Bilal, beritahu olehmu akan manusia bahawa berpuasa mereka itu esok hari. Oh ya, esok bakat-bakat puasa. Ini sore ni tengok, isbat sore, saksi sore ya. Adapun dengan sebuah anak bulan Syawal tu, lagu mana pula? Anak raya. Maka berkata mereka itu ulama Syafi'i, dan seperti mana sabit melihat anak bulan Ramadan itu dengan seorang saksi yang adil, maka seperti demikian itu juga sabit anak bulan Syawal pun dengan seorang saksi yang adil juga. Supaya ya. Bulan Syawal, bulan puasa, supaya tu. Seperti memberi faedahkan dia dalam kitab Busral Karim, syarah itu apa dia? Syarah telah mata min hadis kitab Baqadal.
Busral Karim itu syarah kepada mata Mukhtasabah Fadalah, masalah ta'lim tu. Qadimah Hadramiyah. Dan dinakalkan dia oleh Jurdari dari kitab Fathul Alam. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila berpuasa kami dengan seorang yang adil, padahal tidak melihat kami ke anak boleh. Kita tengok demo lah, kita tak nampak demo nampak. Kami dia pada 30 hari. Saja berbuka kami pada wajahnya asah. Dan cukup 30 dah buka. Dan jika ada langit itu tidak awan, artinya tiada mendung dengan dia. Kerana sempurna bilangnya dengan hujah syar'iyah. Dapat cukup 30 dah. Dah bakal buka, boleh gaya lah. Cukup 30 dah. Pada siapa melihat anak bulan Ramadan, wajib atasnya puasa dia sendiri yang nampak. Dan jika ada ia yang fasik sekalipun, orang fasik tak terima, tapi ia sendiri kena puasa. Dia tua punya yang nampak sendiri. Ataupun dia nampak majlis tak terima, majlis lepak kita tak terima, dia kena puasa. Tengok satu pendapat lagi fuqaha Hanabilah. Dengan nisbah bagi melihat anak bulan Ramadan tu, maka mereka berkata, sabit anak bulan itu dengan melihat seorang yang adil. Supaya kita juga lah ni. Dan yang adil itu ialah tak ada yang adil. Bukanlah yang zahir adalahnya dan batinnya, sekalipun hamba ataupun perempuan. Dengan demikian itu tak sabit melihat anak bulan itu dengan melihat kanak-kanak yang memayik. Sebab tidak mukallaf, budak tak boleh. Dan tiada pula dengan orang yang masturul hal. Orang tak tahu hal dia, tak boleh juga. Adil ke tak adil. Dalil mereka itu pada demikian itu seperti dalil fuqaha kita Syafi'i lah pada hadis Ibn Abbas lepas sebut pagi tu. Itu yang telah lalu sebut. Sama dengan mazhab kita tu. Dan wajib puasa atas di atas mereka yang dengar orang adil yang siqah. Kita dengar orang adil rojak, kita kena puasa juga. Dengan perkataannya, pada perkataan orang adil itulah, pada nampaknya anak boleh. Dia orang siqah. Dia rojak kita kata nampak anak boleh. Kita kena puasa juga. Dan jika menolakkan oleh hakim sekalipun, walaupun hakim tak terima, kena di majlis ni. Karena bahasanya menolak hakim itu harus bahawa ada ia, kerana ketiadaan tahu dengan hal mukhbir. Hakim tak tahu hal orang cerita tu, yakni orang yang mukhabar. Dan tidak tertakyin demikian itu pada ketiadaan adalah. Dan terkadangnya jahil oleh hakim, tak tahu oleh hakim akan adalah mereka yang mengetahui oleh orang lain akan adalah. Kadang-kadang hakim tak tahu, orang lain yang tahu. Sebab tu kalau semata dia royak, kita tahu kata dia ada, kita pakailah dia. Walaupun hakim tak terima pun. Dan tidak wajib atas mereka yang melihat anak boleh tu bahawa pergi pada qadi, tak kena pergi pada qadi, tak wajib. Dan tidak juga pada masjid, seperti tidak wajib atasnya mukhabarkan manusia. Dan jika puasa mereka itu dengan 2 orang saksi 30 hari, dan sudah berbuka mereka pada mendung dan tidak berawang, kena buka sebab 30 dah. Kerana sebulan itu tidak lebih pada 30 hari. Nak puasa lebih tak boleh. Adapun dengan nisbah bagi anak boleh sawah, anak raya ni, kata mereka itu ulama Hanabilah, dan pada isbatnya yakni anak boleh sawah, dan isbat anak boleh yang lainnya pada boleh-boleh lain lagi lah, tidak diterimakan padanya melainkan saksi 2 orang laki-laki yang adil kedua. Kena syarat 2 orang. Orang mati tak apa seorang, tapi kalau hak sawah kan pun 2 orang. Tak boleh raya haji kan. Ada hadis Abdul Rahman ibni Zaidin ibn Khattab, wa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Maka jika menyaksi oleh 2 orang saksi yang muslim, maka puasalah kamu dan berbukalah kamu. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mughni lah sekali dengan syarah Kabir dia,
Amar ra'a hilal Ramadan wahdahu ruddat syahadatuhu ila akhirih. Maksudnya, barang siapa melihat anak bulan Ramadan seorang jua, dia dapat seorang dan ditolakkan syahadah, tak terima pula saksi. Dan saya lazim akan dia puasa. Dia kena puasa. Kalau dia nampak sekolah mazhab kita ni. Ini adalah pendapat yang masyhur pada mazhab. Sama ada ia yang adil ataupun yang fasik, tak kira. Naik saksi ia di si hakim atau ada ia ataupun tidak naik saksi. Dia sendiri kena puasa mata. Diterimakan syahadahnya ataupun ditolak. Takmim belaka dah. Dan ini ialah perkataan Imam Malik dan Lais dan Syafi'i dan Ashabul Ra'yi dan Ibnu Munzir. Apa pendapat ni? Berkata Ishaq dan Atta, tidak puasa ia. Dia nampak. Dia mau tak terima, tak kena puasa walau dia nampak pun. Satu pendapat ada kata ni. Dan meriwayat oleh Hanbal, Ibnu Hanbal daripada Ahmad. Tidak puasa ia malaikat pada jemaah manusia. Dan riwayat dan diriwayatkan seumpamanya pada Hasan dan Ibnu Sirin. Kerana puasa hari yang dihukumkan dengan dia itu pada Syaban, maka menyerupai ia akan hari yang 29. Dan bagi kami bahawasanya yakin ia puasa daripada Ramadan, maka lazimkan dia puasa sebab dia yakin Ramadan. Seperti barang yang dikala berhukum oleh hakim dan keadaannya jadi hukumkan dengan dia daripada Syaban, zahir ia pada hak orang lain. Adapun pada batin, maka itu mengetahui ia akan bawa pada Ramadan, maka lazim ke dia puasa seperti orang yang adil. Hukum hakim pada puasa itu mengakatkan khilaf. Hal ini keputusan atas hakim. Bila hakim hukum lagu tu, nampak turut dia. Istihad pada pihak hakim. Tengok. Tidak disyaratkan pada sabit anak bulan dan wajib puasa dengan muqtadanya di atas manusia itu. Muqtada sabit anak bulan itulah. Tidak disyaratkan akan hukum hakim. Apa makna? Artinya bahawasanya mereka itu apabila mereka nampak dan melihat anak bulan, maka wajib atas mereka itu berpuasa. Bila kita nampak, kita kena puasa lah. Akan tetapi jikalau berhukum oleh hakim dengan sabit anak bulan, hakim istihad kata anak bulan nampak, dibinakan atas zaman notorik pada mazhab. Saya wajib puasa atas umum manusia, puasa ramai-ramai. Sebab hakim hukum ni, hukum pun ada lah saksi dia tu. Dan jikalau menyalahi ia akan mazhab setengah pada mereka itu. Karena hukum hakim itu, pada hukum yang dikeluarkan daripada pihak hakim istihad akan sabit anak bulan, mengakatkan khilaf. Pakar dia. Dan ini telah ittifaq atas. Apa kita sini lah bila saksi nampak naik majlis istihad kata Syekhul Islam istihad kata nampak nak boleh. Pakar dia lah. Nak menjalahi tak boleh dah. Mereka fuqaha Syafi'iyah mereka berkata disyaratkan pada tahqiq anak bulan dan wajib puasa dengan muqtadanya atas manusia itu bahawa berhukum dengan dia oleh hakim. Maka bila berhukum oleh hakim dengan dia wajib puasa atas manusia, wajib belaka. Dan jikalau jatuh hukumnya itu pada syahadah seorang yang adil sekalipun, kena puasa belaka. Hukum tersebut ini apabila ada mazhab hakim itu berdiri di atas melihat anak bulan. Iktimak kata bukan kira bilangnya bulan tak, bukan kira halak tak halak. Iktimak anak bulan juga tu mazhab hakim. Seperti bagi yang muktamad pada mazhabil arba'ah. Maka berhukumnya tersebut itu mengakatkan khilaf. Adapun apabila ada mazhabnya itu berdiri di atas ilmu falak dan hisab, mazhab hakim. Hakim tak pakai anak bulan hakim ni. Hakim ni ke ilmu falaki, ilmu falak dan ilmu hisab. Kira-kira 4. Esok puasa lagu mana tu.
Boleh turut tak? Hukum hakim tu. Mana hukum yang keluar daripada hakim tu dia iktimak di atas ilmu falak. Bukan nampak nak boleh dah. Hak tadi tak apalah dia mau nampak nak boleh, patut dia ijtihad. Jadi masalah ilmu falak ni maka tidak diiktibar dengan hukumnya. Hakim waktu be hukum waktu be lah kita tetap pakar tu. Abak tak ada iktibar. Kerana bahawasanya segala hukum-hukum itu diambil daripada al-musri' daripada yang mensyarakkan, dan iaitu yang berkata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hadis itu taqaddama dzikr al-hadis. Membahas yang ketiga ni, melihat anak boleh selepas jatuh matahari. Lepas jatuh kita nampak anak boleh. Dan menolong dengan teropong falaki. Teropong falaki itu dia panggil teleskop lah. Teleskop dia panggil alat untuk suluh ilmu darasat dia panggil. Itu falaki, teropong. Panggil tu kelang darasat tu duk guna dia panggil. Teropong falaki. Teropong guna dalam ilmu falak. Untuk tengok bulan bintang. Itu teropong. Pertamanya, hukum menolong melihat anak bulan dengan teropong falaki. Maksud menolong ni, kita tengok dengan mata saja tak nampak, kita pakai suluh dengan alat tu. Dulu kita sebut dah kalau pakai alat CCD tu tak lihat tu. Tak sah tu. Ini bukan alat teropong CCD, kamera teropong besar. Nah tu, dia suluh jauh tarik mari ni. Bukan dia kaya besar pun tak. Kata Syekh Sa'id Hawa, ulama Mesir ni, rahimahullah, melihat anak bulan dengan teropong itu diiktibarkan melihat yang mewajibkan puasa. Kalau kita tengok dengan kelong panjang dia kan, nak puasa tu kau nampak lah. Kerana teropong itu menambah kuat melihat. Dia boleh kau cerak lagi. Aja kau cerak. Itu buku dalam kitab bawah Rajak Keada tu, Al-Asah fi Sunnah wa Fiqhha. Kata Syekh Muhammad Bukhit Al-Muti, ni ulama Azhar dulu juga, dia Hanafi ni, rahimahullah. Diterimakan saksi orang yang melihat anak bulan sekalipun melihat dengan nazarah muazzimah, yakni cermin yang membesarkan, ataupun yakni teleskop. Bahasa Inggeris tu tapi tulis bahasa Arab lah. Teleskop ni teropong dia panggil lah. Bahasa Inggeris tapi ditulis di bahasa Arab. Boleh lihat sikit lah. Al-teleskop dia panggil. Artinya alat meneropong bintang. Kok teropong bintang panjang tu kan. Tu alat tu. Bila adalah anak bulan itu syairnya bahawa dinampakkan dia. Boleh kena nampak lah. Cuma kita bantu dengan gitu ya. Bagi lain pada yang tajam mata. Di sisi kami itu Hanafi. Sebab dia tu ulama Hanafi tu. Mungkin Hanafi ya. Kerana bahawasanya sewaktu yang dilihat dan dinampakkan dengan wasitahnya itu ialah ain anak bulan dah. Dan sungguhnya wazifahnya itu ialah bahawasa nazarah tu. Cermin. Apa dia panggil? Kelong tu lah. Menolongkan mata. Nak tolong cerak. Di atas melihat sesuatu yang jauh ataupun yang kecil je. Daripada bagai tidak mungkin dilihat dengan ketidakannya, yakni ketidak nazarah. Mereka bawa fuqaha Syafi'i, mereka berkata harus istikmal teropong untuk ditahdidkan tempat anak boleh saja. Ulama kita kata boleh kita guna tahdid, nak tahu tempat yang naik betul mana. Nak tahdid tempat dia naik. Tidak diistikmalkan dia untuk isbat melihat anak boleh. Yakni apabila dinampakkan anak boleh melalui teropong itu dan diketahui tempatnya, maka dihilangkan teropong itu pada mata. Where to be? Jadi kita tengok belum. Tengok sebelum terbit matahari, sebelum terbit. Duk situ-situ, lepas tu kita where to be? Tengok ke mata sendiri. Dan dikekalkan matanya sahaja. Jadi kita suluh teropong tu kita sebelum pada nampak. Ada duduk situ, sebelah ni banyak tu ongsa dia, ada cara dia tak. Lepas tu kita where to be? Where tengok mata pula. Tidak yang mana alat untuk menguatkan melihat. Maka jika dinampak anak boleh, sabitlah puasa ataupun aidnya, rayalah. Dan jika tidak, maka tidak. Habis keduanya,
Melihat anak bulan dengan guna teropong kamera CCD. Nah, kelong CCD dah panggil. Ya ada banyak cara kelong CCD ni. Ada untuk suluh penaja kecil. Kelong CCD supaya kelong gitu juga. Kelong kamera ada mulut suluh. Apa? Kume ibu kapok cik. Apa mau duk guna Nampak abui dia panggil kelong. Nampak habis. Mana benar halus dia nampak habis. Mana benar tu tak kuasa nampak dengan mata tapi guna alat baru nampak. Itu dia panggil kamera CCD panggil. Kamera CCD itu seperti kami sebut dulu lah. Kita sebut dah lebih kurang takrif dia. Iaitu teknik, cara. Itu teknik, cara pada taswir falaki, pada mengambil gambar daripada falak yang mengandungi mengambil berapa gambar-gambar bagi anak bulan yang tidak mungkin dilihat dengan mata semata-mata. Dan tidak pula dengan lebih besar dan lebih halus pada teleskop. Teleskop itu alat peneropong bitel. Dan terkadang sampai gambar-gambar diambilkan itu 300 gambar. Dia ambil sekaligus tu dalam gambar 300 gambar, 300 benda dia panggil. Dia boleh hipung pada kata semua. Dia boleh hipung. Dan dari sana sempurna dihimpunkan ini gambar pada satu gambar tu. Daripada jalan hasub. Hasub ni kita panggil apa? Bernamik program komputer dia panggil. Itu hasub, yakni komputer. Pada kena guna nak tak leh kena guna alat komputer program dia masuk tu. Dan isbab melihat anak bulan dengan ini teknik ni tidak sah ia. Pendek katanya anak bulan kalau nampak dengan alat kamera pukul teropong CCD ni tak leh ni. Tak sah. Adapun teleskop tadi tak apa. Mazhab hak Hanafi. Syafi'i itu bila kata kita suluh tepat dulu boleh. Suluh tepat nak naik betul duduk situ tapi kita buat tubik kita kekalkan mata saja. Hak tu Syafi'i kita. Ketiganya, melihat anak bulan setelah jatuh matahari. Matahari jatuh baru nampak. Kata Allamah Ibnu Abidin Hanafi rahimahullah. Kata Sahibul Hidayah Imam Burhanuddin Al-Marghinani dalam kitabnya Mukhtaratun Nawazil. Dan tidak aktibar dengan melihat anak bulan siang hari. Nampak tu matahari tak jatuh kita nampak anak bulan. tak kira tu. Kata Abu Yusuf, jika ada ia sebelum gelecir matahari, maka itu bagi malam yang telah lalu. Kita nampak pagi pukul 11. Anak boleh hak malam hak semalam, bukan hari ni dak ni. Malam telah lalu. Nampak pukul 11 belum gelecir. Kata kir jika lenyap ia kamar pada safaq, lepas pada safaq merah tu lah. Maka itu bagi malam yang akan datang. Malam nak sapa tu. Dan seperti demikian itu juga apabila ternyata ia kamar pada asar. Ada Hanafi ni, dalam fuqaha Hanafi ni. Disebut dalam Al-Faidi nama kita. Dan jikalau melihat mereka itu akan anak bulan pada siang hari dan saya tidak puasa dengan dia. Tak pernah puasa tu. Ma'ada sebelum gelecir ataupun kamadian. Disebut oleh kata dalam kitab Fatwa Imam Qadhi Khan. Ya sekali dengan Fatwa Hindiyah ni. Fatwa Bazaziyah, Fatwa Qadhi Khan, Fatwa Al-Hindiyah tu pun tak sekali kalau tabah Darul Fikri lah. Dia tak sekali situ. Apabila melihat mereka itu akan hilal pada siang hari sebelum gelecir ataupun kamadiannya, tidak dipuasa baginya dan tidak berbuka nanti bakal hak puasa hak nak raya tu lah. Tak boleh raya gitu. Dan iaitu pada malam yang mustaqbal. Adapun si fuqaha Malikiyah disebut oleh Mukhtasar Khalil, muktamad oleh fiqh Hanafi dan fiqh Maliki kan ni. Dan melihat akan dia pada siang hari itu adalah bagi malam yang hadap. Manakah nampak tengah hari ni malam nak sapa nak. Kata syarahnya Syekh Abdul Baqi, yakni melihat anak bulan Ramadan ataupun Syawal. Dua-dua lalu lah. Kata Ibnu Abdul Barri, apabila dinampak anak bulan sebelum gelecir, maka itu bagi malam yang telah lalu. Malam lepas maghrib dah lah. Apabila dilihat hilal itu kemudian daripada gelecir, lepas kurang berlaku 1 ke 2 lepas gelecir matahari, maka iaitu bagi malam hadap, malam yang akan sapa.
Adapun isi fuqaha kita Syafi'i, tengok lagu mana. Maka disebutkan dalam syarah Minhaj bagi Ibn Hajar, Tuhfah lah. Dan tidak dengan melihat anak bulan Ramadan dalamnya sebelum jatuh matahari, tak kira. Matahari tak jatuh kalau nampak dah tak kira. Tiba. Lama ada bagai sebelum gelecek kan, dah bagai kemudian daripada nyonya gelecek kan, tak kira belakang. Dengan nisbah bagi yang telah lalu dan yang lagi akan datang, tak kira semua tu. Maknanya mazhab kita ni kena tengok jatuh matahari pak nampak lalu dah. Kata. Disebut dalam kitab Anwar bagi Ardabili, kitab ni fiqh Syafi'i 3 jilid Tabaq Darud Diya. Dan apabila dilihatkan anak mulai di siang hari pada hari yang 30. Hari 30 Syakban kita boleh kata nampak anak boleh. Tengok apa tengah hari, siang hari dah belum jatuh matahari. Maka itu bagi malam yang hadap malam nak sapan. Amal dah dilihatkan dia sebelum gelecek ataupun kemudian. Maka jika ada ia bagi Ramadan, tak lazim maka dia imsak. Tak kena menahan lah. Buka lah. Tak lazim imsak ni. Dan jika bagi Syawal, tidak lazim akan dia berbuka. Ke mana? Maka jika ada ia bagi Ramadan, tidak lazim akan dia imsak. Arti tak lazim dia tu berpuasa. Imsak. Dan jika bagi Syawal, tidak lazim akan dia berbuka, tak lazim dia tu, tak wajib atas dia berbuka. Adapun dari ulama Hanabilah, maka di dalam kitab Insaf bagi Al-Murdawi, tak ada tebal, 32 jilid hak tahqiq Dr. Abdullah Muhsin At-Turki. Kalian ingat Al-Muqanni' Al-Insaf, 3 buah kitab yang tak situ. Dan apabila dilihatkan anak boleh siang hari sebelum gelecek ataupun kemudian, maka itu bagi malai yang mukbilah, malai hadap malai akan siapa nak boleh saat ini. Ini ialah yang mazhab. Sama ada ia awal boleh ataupun akhir, dan tidak wajib puasa dengan dia, dan tidak diharuskan baginya berbuka. Ini semua segala nah-nah dalam kitab-kitab fiqh mazhab ni, arba'ah ni, bercakap dengan bahawa malah anak boleh pada siang hari itu tak mewajib jaga puasa. Tu lah. Bila nampak anak boleh tengah hari tak kena puasa. Abang nampak tengah hari dan tidak harus ia berbuka. Tiba kalau raya, boleh puasa, tak boleh raya lagi, nampak tengah hari. Dan bahawa yang muktabar itu ialah melihatnya pada malam. Tu kita nak kesimpulan dia. Anak boleh ni kena nampak waktu malam setelah lenyap matahari. Itu baru kira. Belum tak boleh kira. Maka siapa yang menyalahi demikian itu, maka sungguhnya ia telah menyalahi ijma' ulama'. Jadi kesimpulannya, anak boleh kalau nampak masa cerah lagi mata siang hari lah, tak iktibar tu. Nak lepas daripada jatuh matahari baru iktibar. Kata Imam Abdul Hayy Al-Laknawi, yadullu ala adami ru'yati an-nahariyah qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah ila akhirih. Yang maksudnya menunjuk atas ketiadaan memadai melihat anak bulan siang hari itu. Ini dalil. Dalil katanya anak bulan kalau nampak tengah hari tak boleh kira. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Yang maksudnya, maksud ayat Quran itu, mereka bertanya kepada wahai Muhammad mengenai peredaran anak-anak bulan. Anak bulan musim naik, besar, turun tu lah. Katakanlah peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu urusan dan amalan manusia. Ya, anak bulan itu tanda juga alamat waktu-waktu nak puasa nak apa. Khasnya ibadah haji. Serta firman Allah Ta'ala yang maksud, dan kami jadikan malam dan siang itu 2 tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Maka kami hempuhkan tanda malam itu sehingga menjadi gelap gelita. Dan kami jadikan tanda siang hari, siang itu terang benderang.
maknanya cerah, supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhan kamu. Itu antara ayat. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab bulan dan hari. Itu dah jadi kamalan dan siang. Dan murad dengan ayat al-laili itu ialah bulan al-qamar. Murad dengan ayatul laili. Dan dengan ayatul nahari itu ialah matahari yang bercahaya. Maka menunjuk demikian itu di atas bahawasanya bulan itu ialah tanda malam. Bulan. Bukannya tanda siang hari itu bulan. Maka tidak diiktibar dengan melihat di siang hari. Sebab tu tengok siang hari itu tak ada, tak kira. Bulan tak nak malam bulan. Sebab tu kalau kita nampak siang hari, anak bulan tu malam hak yang hak lepas dah. Nah, hal pahdah panggil yang telah lalu sebut tadilah. Dan bahawasanya keadaan waktu-waktu bagi manusia dan haji dan puasa dan lainnya, dan mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab dan lain-lainnya, sungguhnya ia apabila naik ia pada malam. Kita kira naik malam tu hak nak siang hari tak kira, tidak pada lainnya. Kata Laknawi lagi, bahawa melihat anak bulan di waktu siang hari pada hari yang ke-29 semata-mata, yakni petang ada ya ataupun pagi, atau mana mutlakon. Hari 29 kita nampak anak bulan, nampak pagi kan, nampak petang kan, nampak belum geleceh kan, lepas geleceh kan, adalah bagi malam yang akan datang. Malam nak sapa dengan ijma' ulama. Seperti bagi telah menyebutkan dia oleh Ibn Hammam dan lain. Jadi binakan atas perkataan tersebut itu, berkata Ibn Abin dalam kitab Raddul Muhtar, melihat anak bulan pada hari 29 itu tidak berkata oleh seorang pun daripada ulama padanya bahawasanya bagi malamnya telah lalu, bahkan malam yang muqbilah tu. Hak malam 29 tu. Supaya tak lazim bahawa adalah sebulan itu 28 hari. Ya tak ada 28. Di mana telah dinahkan oleh sebahagian ulama muhakkikin. Dan bahawasanya mazhab dan pendapat terpilih dan zahir riwayat atas kebanyakan barang disebut oleh kitab-kitab fuqaha Hanafiyah itu ialah tidak diiktibarkan melihat anak bulan pada waktu siang hari. Tak kira nampak tengah hari semata-mata. Sama ada waktu petang, ada ya ataupun waktu pagi. Tak kira tu. Kita nak iktibar dari bab puasa tak boleh lah, bab raya tu. Kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Syarah Muhazzab, "Idza ra'awil hilala bin nahari ila akhirih." Maksudnya apabila melihat mereka itu akan anak bulan di waktu siang hari, maka iaitu bagi malam yang berhadap, yakni malam yang akan datang. Bukan malam lepas dak, malam akan datang. Anda melihat mereka itu akan anak bulan itu sebelum geleceh ataupun kamadir. Ini yang mazhab kami, mazhab Syafi'i ini. Tidak khilaf pada. Dan dengan dialah berkata Abu Hanifah pun sama juga, Imam Malik dan Imam Muhammad Hasan Syaibani. Dan berkata Sufyanus Tsauri dan Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf dan Abdul Malik bin Habib Al-Maliki, jika melihat mereka itu akan anak bulan sebelum geleceh, sebelah pagilah, maka iaitu bagi malam tu kita pergi malam yang telah lalu kita pergi, ataupun kemudiannya kata tengok lepas pada geleceh, maka itu bagi malam yang berhadap, malam akan datang. Dia tafsirlah dia tu, sama ada awal bulan ataupun akhir. Dari ibarat-ibarat fuqaha yang telah kami sebut telah di atas tu, dan nyatalah bagi kami bahawa anak bulan itu tidak zahir ya pada awal bulan. Ya kalau awal naik tak nampak anak bulan daripada bulan. Melainkan kemudian daripada jatuh matahari nampak. Mak jatuh tu nampak. Jadi balik cerah tak nampak. Maka berhenti kamar pada jatuh matahari pada tepi langit sebelah jatuh. Pada masa sekejap. Kemudian pada malam yang mengiringi malam yang kedua adalah berhentinya dan tingginya lebih banyak. Dia tinggi sikit. Sebab tu kadang-kadang kita nampak bulan lepas tu besar dah. Walaupun tak nampak. Boleh demikian itu, kata mereka itu, bahawa anak bulan itu apabila ada ia bagi satu malam ataupun dua malam daripada bulan yang baru,
Ada satu malam hak dua mula-mula tu mustahil pada adat bahawa dilihatkan dia pada siang hari. Dia tak nampak cerak tengah hari. Sebab halus sangat. Kalau nampak malam. Tak, siang hari tak nampak. Dengan satu kelakuan pada beberapa kelakuan tak nampak. Siang hari lah. Tidak sebelum gelecir dan tidak kemudian pada gelecir. Dia tak nampak mata siang hari. Bahkan dilihatkan dia siang hari sebelum zawal ataupun kemudiannya zawal tu gelecir lah. Adalah daripada bulan yang lalu. Bulan lepas dah. Bulan baru dah. Nampak? Kerana bahasa anak bulan pada akhir bulan Qamari itu tersembunyi ia berdua. Akhir bulan hak Qamari itu dia payah nampak juga. Dia halus juga. Dan mungkin dia tidak ada. Bukan kata tak ada terus tapi tersembunyi. Dan demikian itu oleh kerana cahaya dia dan kuat cahaya matahari. Sebab cahaya matahari kuat. Bulan tu dia kecil dah sebab tak nampak bulan hak akhir dah. Adapun bulan hak awal tu satu hari bulan, dua hari bulan tu kalau balik tengah hari tak nampak cerak. Pasal dia halus sangat. Sebab tu kena tengok tu lepas jatuh matahari baru timbul dia. Nampak? Itu kesimpulan dia. Oleh demikian itu tiada bermulanya bulan baru yang diiktibarkan pada syarak itu melainkan dengan dilihat anak bulan kemudian pada jatuh matahari daripada jihad maghrib. Itu je kesimpulan kita. Ya. Membahas yang keempat. Hukum berlainan matalik. Matalik tu matlak. Matlak tu tempat naik. Matahari lah. Matlak. Tempat jatuh bulan. Tempat jatuh matahari. Tempat naik bulan tu. Dan bersatunya matalik. Jadi maksudkan dengan berlainan matalik tu ialah berlainan lebar tiap-tiap negeri luah tu lebar daripada sekira hampirnya ataupun jauh daripada khat istiwa garis istiwa hak negeri tu kan daripada negeri yang satu lagi. Dan ini berlainan matalik membawa kepada berlainan tempat naik matahari. Dia tak sama lah. Pak kita naik pukul 9.30, Pak dia mau pukul 40, tak sama tu. Sebab lain matalik. Dan anak bulan pada keduanya. Anak bulan pun tak sama juga. Daripada barang memberi bekah ya atas waktu-waktu semaya. Dan waktu puasa. Puasa pun tak sekali, semaya pun tak sekali. Dan memulai padanya. Dan kesudahan daripadanya. Dan sebagainya. Daripada hukum-hukum fiqh yang bergantung dan bersangkut paut dengan demikian itu. Dengan apa dia dah? Tempat naik matahari dan tempat naik bulan tadi. Matlak tu lah. Dan yang dimaksud dengan satu matlak itu ialah bahawa adalah jatuh matahari dan bintang dan naiknya itu pada dua negeri pada waktu yang satu. Kesimpulan gini lah. Murak dengan berlainan matlak itu matahari dan bulan di antara dua negara tu nak suku-suku. Pada mau waktu masa tu kita masa ni tak sekali. Tekas minit dua tu biasa je tu. Dah. Matlak sama lagi. Tekas banyak. Sebab kalau naik masa yang sama dia panggil matlak sama, matlak tula. Ini masalah banyak berlaku perbantahan padanya di kalangan fuqaha dulu dan sekarang. Matlak ni. Khilaf lah. Di antara mereka berkata dengan satu matlak ada juga. Dan mereka yang berkata dengan tafsirnya. Tengok dulu je kata. Serta taslim, serta kita taslim dan tirah. Dan serah dengan bahawa berlainan matlak itu perkara yang waqi' benar hak berlaku hak senguti lain matlak dan tidak perbatasan padanya. Hanya perbatasan itu ialah pada iktibarkan pada syarak. Kata Imam Ibn Abidin rahimahullah. Ketahui olehmu bahawa matlak anak bulan itu berlainan ia dengan berlainan negeri-negeri. Tak serupa lah, tak serupa. Maka terkadang dilihatkan anak bulan itu pada negeri dan tidak pada negeri yang satu lagi. Dan kadang kita nampak Malaysia tak nampak. Suku-suku kah? Seperti mana bahawa matahari itu berlainan ia serupa. Karena bahawasa matahari itu terkadang naik ia pada satu negeri dan adalah malam itu masih baki pada negeri yang lain. Dan kadang kita naik dah, demo dah gelap lagi.
Dia tak sekali tempat masa matahari tu sama. Disebut dalam fatwa Ibnu Hajar telah musarah oleh Subki dan Asnawi dengan bahawa matlac itu apabila berlainan, bila suku-suku lah, maka terkadang lazim daripada dilihat anak bulan pada satu negeri itu boleh dilihatkan dia pada negeri yang satu lagi. Dan tidak akasnya. Nak akas tak boleh. Kadang-kadang dia nampak ni kita tak nampak. Kadang-kadang dia nampak kita nampak. Nak akas tak boleh. Kerana malam itu masuk dia pada negeri yang sebelah syarqi. Malam ni dia mai ikut sebelah syarqi, sebelah timur dulu. Hak garbi tak masuk lagi. Masalah kalau kita katanya lek nu syarqi ni garbi. Lek nu malam, hari dah kita tak atas matahari lagi. Jom mereka dulu panggil dah. Tu panggil mereka. Bukan sekali dak. Pak negeri jauh kan di bandar negara tu kutub sebelah Tawif jauh dulu. Dia panggil sebelum daripada masuknya pada negeri yang sebelah garbi. Jatuh tak gelap lagi. Syarqi gelap dah. Malam masuk dah. Dan pada ketika itu maka lazim di sisi berlainnya matlac daripada dilihatkan dia anak bulan pada syarqi. Boleh dilihatkan pada sebelah garbi daripada tidak akas. Anak akas tak boleh lah kita kata. Kadang-kadang nampak anak bulan sebelah syarqi dilihatkan sebelah garbi. Adapun di sisi bersatunya matlac itu, maka lazim daripada dilihatkan dia pada salah satu daripada keduanya, boleh dilihat pada satu yang lagi. Pasal matlac sama, dekat tu lah. Dan nampak pak kita nampak pak demo, tu matlac yang sama. Nah, negara hak hampir hak dekat tu tak apalah, hak jauh-jauh tu matlac suku-suku dah tu. Kalau kita duduk sini, Amerika, jam pukul berapa? Jadi kata itu supaya kita sini dijawi pukul 9. Kalau kita kata di kok Mesir, kok Syria baru 5 subuh pagi baru. Tak serupa tu. Nah, dia masa tak sekali panggil. Idara itu suku-suku. Jadi kita cerah dah demo duk malai lagi. Malai lagi demo ni. Abad syarqi. Oleh demikian telah memfatwa satu jemaah pada fuqaha dengan bahawasanya jikalau mati dua orang saudara pada hari yang sama, dua beradik pada waktu geleceh, ada berkata nak bab fiqh noh, ke bab puasa. Dua orang beradik mati waktu yang sama. Dan salah seorangnya pada sebelah syarqi, dia duk lek naik noh. Dan seorang lagi sebelah garbi lek jatuh. Jadi masa tak sama lah. Masa mana? Hak nu cerah, apa hak nu gelap ni cerah. Kalau je tu masa sama lah. Kita kata sebulan ni pukul 9 pak kita. Dia pun mati lah ni juga. Tapi masa kalau kira pak kita pukul 9 pagi dia tu dah gelap malam. Tak kira kita. Dan saja dapat pesaka oleh orang yang mati sebelah maghribi, sebelah garbi. Akan yang mati sebelah masyriqi, sebelah hak naik dulu. Kenapa? Kerana tu dulu matinya. Sebab masa dia dulu. Masa cerah gelap tu. Nah, jadi ada bab saka lah. Bab saka. Kata Syekh Muhammad Bukhari Muti rahimahullah. Ketahui olehmu bahawasanya berlainan matlac itu tidak khilaf padanya bagi seorang pada ulama. Ini semua kata berlainan matlac. Pak suku-suku lah. Kerana bahasa setengah pada perkara yang sabit dengan musyahadah. Dia tengok dengan mata sendiri, tak sekali masa dia. Tidakkah akan melihat bahawasanya syarak membinakan atas berlainan matlac itu akan beberapa banyak daripada ahkam hukum-hukum dan dibina atasnya berlainan waktu-waktu semaya dan waktu haji. Waktu semaya tak sekali. Kerana bahawasanya jadi iktibarkan itu dengan matlac ahli Mekah padanya. Masalah bahaji ke apa kan. Nanti bama kita ada bama Mekah, ada bama Mekah matlac dia. Sudah kira kita. Itu jadi keliru dia panggil itu. Mekah nak raya, kita nak raya katik. Itu kerana dia. Tak, mereka sekali lah. Kita matlac suku-suku kan nak boleh raya haji tu.
Tadi kita kena puasa apa ni raya haji mengikut Saudi. Ya matlak suku-suku apa panggil ni. Matlak suku-suku. Ya nampak pak dia kita tak nampak nak boleh tak boleh bukan 10. Zulhijjah lagi kita. Nak sekali tak boleh tu. Malaikat jatuh sekali tak apalah tu. Dan dibinakan juga mengetahui mereka yang mati dulu ataupun kamar dia pada bab saka. Tu hukum tu akam dia panggil. Dalam daripada demikian itu banyak lagi lah. Semua demikian itu diiktifak atasnya. Dahanya sungguhnya berselisih mereka itu kama daripada demikian itu pada iktibarkan dia matlak lah, dan tidak diiktibarkan dia dengan tilik bagi melihat anak bulan Ramadan dan bulan Syawal dan wajib puasa dan berbuka. Kata Syekhuna Wahbazahili kalau kita mau soal fiqh 14 jilid kita ada ni, telah berselisih para fuqaha atas dua pendapat. Tubik dua situ. Pada diwajibkan puasa dan ketiadaan wajibnya puasa atas kaum muslimin pada sebelah masyriq dan sebelah maghrib pada waktu yang satu. Dengan sekira-kira perkataan dengan ittifaq matalik boleh, tepat naik boleh ataupun lainnya matalik. Maka pendapat jumhur itu menyatukan puasa di antara orang-orang muslimin dan tidak diiktibarkan dengan berlainnya matalik. Itu pendapat jumhur. Pada pendapat fuqaha Syafi'iyah berlain ni memulai puasa dan aid itu suku-suku adalah dengan sekira-kira berlainnya matalik boleh antara masafah yang jauh. Mazhab kita ni suku matlak. Itu disebut oleh Wahbazahili. Dan tidak iktibar pada yang asah dengan bagai yang telah berkatakan dia oleh sebahagian ulama Syafi'iyah daripada dimulahazahkan farak antara negeri yang hampir dan yang jauh dengan sekira masafah qasar iaitu 89 km. Ini ibarat disebut oleh kitab dia lah. Jadi kesimpulannya hak jumhur tu dia kira katanya matlak tu sekali, hak kita Syafi'i matlak suku-suku. Nah, suku-suku. Lagi sekali tak boleh. Ini ibarat para fuqaha tentang ini maudhu'. Cara ringkasnya kata fuqaha Hanafi bermula berlainnya matalik dan melihat anak bulan pada siang hari sebelum gelecir dan kemudian itu tidak diiktibarkan dia atas yang zuhir pada mazhab, dan di atasnya berlaku kebanyakan masyayikh guru-guru dan di atasnya fatwa. Maka lazim ahli masyriq dengan melihat ahli maghrib. Bila fak maghrib nampak, lazim ahli masyriq. Apabila sabit di sisi mereka itu oleh melihat mereka dengan jalan yang mewajibkan dia. Seperti bahawa menanggung oleh dua orang saksi. Atau kena. Jadi kalau fak maghrib nampak, masyriq pun kena terima. Ataupun naik dua orang saksi itu atas hukum qadhi. Fuqaha Maliki katanya apabila dilihat anak bulan dan sejak umum boleh puasa sekalian negeri-negeri. Sebab jumhur di matalik satu je kira. Hampir ada ia ataupun jauh. Dan tidak mura'i pada demikian itu ke masafah qasar. Tak kira 89 km tak kira. Semua. Dan tidak ittifaq matalik. Dan tidak pula ketiadaan. Maka wajib berpuasa atas clear. Jika dinakalkan sabit dilihat anak bulan dengan saksi dua orang adil. Fuqaha Hanabilah apabila sabit lihat anak bulan dengan satu tempat, hampir ada ia ataupun jauh, dan saya lazim manusia semua itu berpuasa. Sebab tu kita kata tadi masalah hak jumhur matalik tu iktibar satu ya. Ulama kita Syafi'i iktibar ikhtilaful matalik lalang. Ada situ. Bagi kita Syafi'i kira suku-suku dah. Mazhab masing-masing lah. Dan hukum mereka itu, dan hukum mereka yang tidak melihat akan dia itu ialah hukum mereka yang melihat. Dia mau tak nampak pun semua nampak lah. Mana kena puasa pun tu lah. Ada pun fuqaha kita Syafi'i. Tengok kita udahlah malak. Kata mereka, apabila dinampak anak bulan dengan satu negeri, maka lazim hukumnya akan negeri yang berhampir dengan dia. Nampak negeri ni hak dekat-dekat kena puasa, tidak ya jauh. Jangan kena puasa. Abak suku-suku dengan sekira-kira berlainnya matalik pada pendapat yang sah, dan berlainnya matalik itu tidak ada ia pada kurang daripada 24 persah.
Jauh mana? Bawah. Satu parsah tu 5,544 meter. Tu ukur dah tu. Nak ukur hak. Dan ini masafah ni 24 parsah ni bersamaan dengan kita pergi kun 24 kun dengan 5,000, natijah tubiknya 133 kilometer. Tu. Tu kira masafah dia. 133.5 kilometer lah. Jadi masafah kausa tu 89, iaitu 4 barik ataupun 16 parsah. Satu parsah tu 3 mil. 1 mil itu 4,000 langkah. Satu langkah itu 3 tapak kaki. 2 tapak kaki itu 1 hasta. 1 hasta tu 24 anak jari dan sebuah lebar. Tu hisap pai kira. Hisap pai pak ulama dak kira. Apabila kami tidak mewajibkan puasa atas negeri yang jauh, jadi muzak kita jauh tak kena puasa, nampak tempat kita. Maka apabila bermusafirlah kepadanya pada negeri yang nampak anak bulan itu oleh mereka yang berpuasa dengan dia. Menurut pendapat yang asah bahawa wajib bermuafakat ia akan mereka itu pada puasa pada akhir. Tak. Jadi kita kan musafir jauh ni. Kita apabila kami tidak mewajib puasa atas negeri yang jauh. Sebab kita nampak. Demo tak nampak. Demo tak wajib puasa, kita wajib puasa. Apabila bermusafir kepadanya, kita pergi tempat negeri demo. Daripada negeri yang kita kata kalau kita tak nampak, kita pergi negeri yang nampak. Bermusafirlah pada negeri yang nampak. Daripada negeri yang nampak, anak boleh oleh mereka yang berpuasa. Maka apabila tengok semula, dan apabila kami tidak mewajibkan puasa atas negeri yang jauh. Masalah kita kata kita nampak anak boleh, kita wajib puasa. Demo tak wajib puasa, demo dah jauh. Bila kita nampak ni musafir daripada bukan kepada tu. Kita nampak kita musafir pergi negeri yang tak nampak. Menurut pendapat yang asah bahawa wajib muafakat ia akan mereka itu pada puasa hak akhir. Bila lagi sampai lagi demo. Jadi kita puasa awal ada demo sehari ya. Kita puasa awal sehari demo tak puasa lagi. Lepas kita musafir pergi negeri dia, dia nampak lewat dah kita. Maknanya kalau kita kira tu, kita kena turut dia. Puasa kena turut dia. Kita pergi duduk sehari dah tu, puasa turut dia. Sekalipun jika ada ia telah sempurna 30 hari puasa, dia kena tambah jugalah kitanya. 31. Abang kita dah jadi ahli negeri dia panggil ke situ. Karena bahawasa dengan sebab berpindah kepada negeri mereka, jadilah ia seorang daripada mereka. Maka lazim dia hukum mereka itu. Padahal kita puasa awal hari dah. Kita puasa awal hari, lepas tu kita pergi negeri dia. Maknanya kita masuk 30, dia 29. Lepas tu dia 30, kita 31 lah. Turut dia. Turut dia. Dan barang siapa yang musafir pada negeri yang tidak nampak anak bulan padanya. Barang siapa yang musafir daripada negeri, tempat kita tak nampak anak bulan. Pergi kepada negeri yang nampak anak bulan. Masalah kita kata kita tan ini anak bulan tak nampak weh. Malaysia nampak puasa dah. Kita hari ni tu kita tak ada puasa tak nampak. Malaysia puasa dah marah. Itu misalnya tak. Kita negeri tak nampak, dia nampak dah nak boleh. Kita masuk di sana. Dan saja wajib berhari raya serta mereka itu. Dia raya, kita pun raya. Kalau kira bila kita puasa kita tak cukup lagi. Tak cukup lagi dah. Karena bahawasanya jadilah ia seorang yang musafir ke negeri yang nampak anak bulan tu, seorang pada mereka itu. Kita dah jadi satu juzuk daripada ahli negeri itu dah. Sama ada ia telah berpuasa 28 hari ataupun 29 hari tak kira. Itu hukum dah. Dengan bahawa adalah bulan Ramadan itu sepenuh di sisi mereka, walaupun di sisi kita tak sepenuh. Pak kita nak buat ke mana? Raya tu kena raya lah. Kita kena qada sehari itu masalah. Pasal kita tak cukup. Kita pergi masuk Malaysia. Malaysia tu
29 hari dia raya kita 28 sehari tak cukup. Dan qada ia 1 hari kena qada jika ia puasa 28 hari. Maknanya raya tu raya sekali, lepas tu kena qada sehari. Kena qada sehari. Kerana bulan itu tiada ada ia seperti demikian. Adapun kalau kita kata dia 30 39 dah tak apa. Kita masuk dia 30 dah, kita 29. Situ kita tak kena qada kerana kita cukup sebulan dah kita. Tapi kalau kita 28 kita kena qada sehari. Apa masalah tu dah? Nak kira-kira molek situ. Dan barang siapa yang berhari raya ia, raya dah dia tu, maka berjalanlah perahunya ataupun kapal terbang kepada negeri yang jauh yang ahli itu berpuasa. Kita raya dah ni. Allahu Akbar, Allah. Pong naik kapal terbang. Gi di satu negeri tu, ya mau tunggu untuk puasa lagi. Ada raya lagi dia mau puasa. Lembek ke seka. Itu raya dah. Maka menurut pendapat yang asah, wajib bahawa menahan ia akan yang baki daripada hari. Kita kena berak pula dah sampai sini. Nak akan tak boleh tu. Ada gitu kira molek kenyai siap-siap di rumah lagi tu. Kena berak pula. Sebab kerana bahawasanya jadilah seorang itu daripada mereka. Bila kita masuk satu negeri, kita seolah jadi rakyat dia dah. Seolahnya gitu. Jadi hidup makan terkalu lah tak boleh lah tu. Nak berak apa tu lah. Kita pergi pada dalil ulama kita Syafi'i ni. Hadut huras mazhab Syafi'i dah nah. Masalah kita negeri kita yang puasa dah kita tak puasa, masalah kita tak puasa kita tak puasa. Hak sana, hak kena qada, hak raya sekali tengok semula, tengok molek masalah. Para fuqaha Syafi'iyah mereka berdalil di atas iktibar berlainnya matalek itu dengan sunnah, nakiyah dan al-ma'kul. Jadi gini ya matalek ni. Jumhur ulama di iktibarkan matlak tulur hak dia. Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi kita Syafi'i ni matlak suku-suku. Suku-suku. Ada keliru lah mah kita Wahbi nak pakai Hambali, nak pakai jumhur. Ada keliru pak kita. Saudi raja nak raya katik, Saudi puasa nak puasa katik. Kita ke Syafi'i matlak suku-suku tu jadi masalah keliru bagi dah. Dah mu nak pakai Saudi, mu duduk Saudi duduk jauh lah. Mudah. Jadi keliru. Kalau mah kita semua pakai jumhur tak ada Syafi'i sekah buk senang pula tu. Matlak satu. Jadi keliru, nak ada balah, nak pecah belah. Kita dah duduk beratus tahun dah lagu tu, mari nak jadi nak buat lagu tak kena. Dalilnya hadis Quraib bin radhiyallahu anhu anna Ummul Fadli bintul Harisi ba'athathu ila Muawiyah bisyam ila akhirih. Ambil terjemah dia. Maksudnya bahwasanya Ummul Fadli bintul Harisi menghantar ia akan Quraib ini kepada Muawiyah di Syam. Ya hantarlah Quraib. Quraib mungkin jumpa dengan Muawiyah di Syria tu, di Damaskus. Di Syam tu di Mahlah katanya, maka datang aku kepada Syam, dia pergi, maka menunai aku akan hajat, sudah hajat ke apa dan masuk pergi, maka dinampak anak bulan Ramadan atasku di Syam. Di Syria tu nampak anak bulan masa duduk sana, dan aku berada di Syam, maka melihat aku akan anak bulan Ramadan pada malam Jumaat. Kemudian datang aku ke Madinah pada akhir bulan. Klik ke Madinah Pak Nabi, maka menanya akan daku oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian menyebut ia akan anak bulan. Dia rojaklah anak bulan aku nampak malam Jumaat atau di Syria tu. Dan berkata ia, bilakah kamu melihat anak bulan? Maka kata aku, kami melihat anak bulan pada malam Jumaat. Maka katanya, engkau melihat sendiri ke ataupun anak bulan saat ni? Ke siapa nampak? Mu nampak sendiri ke orang lain? Maka kata aku, bahkan saya melihat sendiri. Dah aku nampak sendiri, nak boleh malam Jumaat. Dan juga melihatkan dia oleh manusia. Orang lain lagi pun nampak juga, bukan aku seorang. Ramailah. Dan berpuasa mereka itu. Apa kat puasa? Mungkin nampak anak bulan kan. Dan juga berpuasa Muawiyah. Muawiyah masa tu pun raja pemerintah Syam, pun puasa juga. Orang Madinah tak puasa lagi. Engkau tak nampak. Ini masalah ikhtilaful matalek ni. Maka berkata ya, tetapi kami, ni kami Madinah ni, melihat kami akan anak bulan tu pada malam satu. Fok Syria puasa dah, Madinah tak puasa lagi. Tak sekali tu, tak sekali.
Maka sentiasa kami berpuasa sehingga sempurna kami 30 hari, ataupun kami melihat akan dia akan anak bulan. Maka berkata aku, Kurik tadi, tidakkah memadai dengan melihat Muawiyah? Tak, kita di Syria nampak anak bulan tak ada kan di Madinah ni. Tak sah kan? Tak madak kan? Dan puasanya itu katanya tidak. Tak boleh suku-suku dia mau duduk di Syria, nak kawan di Madinah. Nah, pak suku-suku. Beginilah telah menyuruh oleh baginda Rasulullah kan kami. Jadi mafhum pada hadis ni, hadis Kurik ni dia panggil apa? Berlain nikmatul ni. Maknanya orang Syria tu puasa dah sehari, Madinah baru puasa esok. Tekah sehari. Tekah sehari. Jadi kalau matlak sama, kena sekali lah puasa. Dari hadis tersebut itu menunjukkan bahawa Ibnu Abbas tidak mengambil ia dengan melihat ahli Syam itu. Dia kata fak sedia nampak lagi kawai malam satu dia malam Jumaat. Matlak lain dan bahawasa tidak lazim ahli satu negeri itu boleh beramal dengan melihat oleh negeri yang lain. Tak mesti kata kita negeri kita nak turut negeri yang lain bila nampak nak boleh. Dia mau nampak hanya puasa kawai tak nampak kawai kau dulu. Ni dah mazhab kita Syafi'i lah. Dalil kita kuat juga tu. Dalil Syafi'i tu. Abang hadis tu sahih Muslim tu, ada sahih dia panggil. Jadi kebanyakan dalam bab matlak ni dalam pendapat mazhab kita berdalil dengan hadis Quraibin. Hadis tu tak ada hal lain. Satu lagi ada Ibnu Umar, Ibnu radhiyallahu anhuma. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, "Innamas syahru tis'un wa isrun fala tasumu hatta tarawhu wa la tuftiru hatta tarawhu." Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Sesungguhnya sebulan itu ialah 29 hari. Maka jangan kamu berpuasa sehingga kamu melihatkan dia. Tak, cukup 29. Kalau nampak puasa, tak nampak takmilah 30. Itulah. Ginilah. Ni Syaban ni. Nak tengok anak bulan tu kena 29 dulu. Masalah kata hari ni 29 Syaban. Malam ni tengok. Kalau kita kata hari ni 28 Syaban, tengok malam tak leh tu kan apa? Sebulan 29. Bah kalau nampak selesai puasa, tak nampak 30 hari. Itu tu mana kata. Jangan kamu berbuka sehingga kamu melihatkan dia. Lebat kan ya bersama ke? Kalau kita puasa 28 hari tengok anak bulan, tak leh. Kena puasa cukup 29 dulu baru tengok anak bulan. Kalau nampak gaya, tak nampak cukup puasa 30. Duduk situ. Maka jika menutup dan menundung ke atas kamu, bukan mendung tu nubuai lah wa tu bukan menundung, mana mendung atas rumah mendung mana jaung gelak lah. Kalau gelak jaung tu, maka hendak kamu takdir baginya. Mana ambil 30 lah. Ini hadis menunjukkan bahawa wajib puasa itu digantungkan dengan melihat anak bulan. Akan tetapi bukanlah muraknya itu melihat tiap-tiap seorang, bukan melihat setengahnya dua. Bukan nampak belakang seorang setengah, nampak dua orang pun tak pada. Yang ketiga dalil pada al-qiyas. Ala mazhab kita perluas sikit buat dalil. Para fuqaha mereka kiaskan berlainan matalik bulan itu di atas berlainan matalik matahari yang digantung dengan dia berlainan waktu-waktu semaya. Supaya bulan dengan matahari sama. Hias situ. Dalil pada al-ma'kul yang diterima oleh akal lah. Syarat menggantungkan wajib berpuasa itu dengan lahirnya dan timbulnya bulan Ramadan. Syarat kata wajib puasa kena ada anak bulan. Dan permulaan bulan itu bersalah ia dengan sebab bersalah negeri-negeri dan jauhnya. Tak sekali. Daripada bagai menghendaki berlainan hukum permulaan puasa kerana mengikut bagi berlainan negeri-negeri lagi suku-suku. Habis kat mana kita ambil hak jumhur kata kerana ru'yah tu sama, apa matlak sama. Dalil jumhur fuqaha mereka berdalil dengan sunnah dan qiyas. Adapun dalil pada as-sunnah hadis Nabi iaitu hadis Abi Hurairah dan lainnya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddatash sya'ban 30 yauman. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan.
Berbukalah kamu, yakni berhari rayalah kamu, kerana melihat anak bulan Syawal. Maka jika mendung atas kamu, makna jeung gelap, tidak berawan, langit tak cuaca, yakni apabila tidak dilihat anak bulan Ramadan, hendaklah kamu sempurna bilangan Sya'ban 30 hari. Hadis ini ni menunjukkan atas wajib berpuasa atas tiap-tiap muslimin itu bergantung dengan semata-mata melihat anak bulan. Tak ada kira tengok mana kena puasa belaka. Tiba kata satu matlak. Maka memadai melihat akan anak bulan itu oleh satu jemaah ataupun seorangnya yang makbul akan syahadahnya. Tengok mana tak kira. Itu hak jumhur. Jadi kita ni kira matlak juga. Adapun kias, maka bahasa mereka itu mengkiaskan negeri-negeri yang jauh itu atas negeri yang berhampir daripada negeri yang melihat anak bulan, kerana tidak ada farak. Betul. Nak pakai jumhur, kita nak pakai Syafi'i, muka pakai mazhab Syafi'i kita ni. Matlak suku-suku. Itu lebih kurang dalam bab apa ni? Anak bulan, tengok. Bab yang ketiga pada menyatakan fiqhus siyam. Ini cara nak melaksuk puasa lah. Nak boleh tu lepas tajuk bagi dah cara fiqhus siyam ni makna hukum berkaitan dengan puasa, puasa sunat, puasa hukum fardu rukun gapo tu, makruh gapo. Fiqhus siyam apa ni? Hukum bab puasa sini. Ketahui olehmu puasa bulan Ramadan itu adalah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Ia juga satu ibadat yang di antara seorang hamba Allah dan Tuhannya, yang terjadi di atasnya pahala yang amat besar orang puasa. Dan dibukakan padanya pintu-pintu syurga, dan dikunci pintu-pintu neraka, dan dibelenggukan syaitan setan-setan. Dan juga diturunkan Quran pada ini bulan yang mulia. Oleh demikian itu membangkit dan membangun para ulama kita sepanjang zaman dengan ihtimam dan mengamati dengan dia dengan bab puasa, hukum puasa. Dan dengan mengarang kitab-kitab yang tertentu baginya. Kitab yang khas untuk buat puasa tu banyak kalau beli tu. Kita nak buat kitab masu'ah ni kita hipung tahu kitab buat puasa. Untuk tajuk puasa saja lebih kurang 30 buah. Bukan kitab-kitab lain tak. Maknanya kita cari kumpul kitab tajuk hak puasa, ada fiqhus siyam, ada asyam ahkamu. Makna kitab yang semacam kita buat lah, kita buat cara sebuah tu untuk buat puasa saja. Maka kita cari maklumat hak cara tu. Malah nak buka lagi kitab besar. Buka kitab besar tak ada apa tu lah. Kita ambil tajuk hak puasa saja, kita kumpul. Senin mudah rajak kira 30 buah tu lebih kurang. Lebih kurang. Jadi mudah kita nak cari bahan-bahan dia. Kalau nak ambil lagi kitab jebuk besar-besar majmuk, cari dah jilid tu lambat pula situ. Ada berluah-luah mereka itu pada masalahnya. Di sini kami akan mengulas ni makna menjelaskan, menerangkan dan menjelaskan fiqhus siyam, yakni hukum berkaitan dan bersangkut paut dengan puasa dengan beberapa mabahah yang akan datang sebut, yang meliputi dengan akwal para fuqaha daripada mazhabil arba'ah yang diperpegangkan dia di sisi ahli sunnah wal jamaah insya-Allah taala. Akan sebut depan ni. Bahkan di dalam kitab ini juga kami akan sebut setengah mabahah yang ada alaqah dan hubung kait. Ada perhubungan dan hubung kait dengan bulan Ramadan Al-Karim. Seperti i'tikaf, ada sebut kat tu. Zakat fitrah sikit-sikit dah tak banyak pun. Jaga buat i'tikaf cari suku pula. Ada Al-Laknawi dia tulis satu kitab Al-Insaf bil i'tikaf, sebuah cara i'tikaf saja. Ini kita ambil kumpul sikit-sikit je lah. Tak ada kata hipun semua dah. Dan lain-lain lagi. Wallahul muwaffiqu lis-shawabi. Mabahas pertama bahagian puasa. Menurut ulama Maliki dan Syafi'i dan Hanabilah, jumhur ni, mereka ittifaq di atas bahawa puasa itu terbagi kepada 4 bahagi puasa dah. Puasa tu 4. Secara tafsir dulu, tadi kita sebut hak apa ni secara ijma' dulu. Nanti kita terbuat tafsir pula. Pertama puasa fardu, iaitu puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa mahzurah, wajib. Kedua puasa sunat, ketiga puasanya di hari. Ada hari puasa kita akan sebut sesa. Keempat puasa makruh,
InsyaAllah kami akan menjelaskan satu persatu. Kita akan royak sosok dalam fiqh siam. Ulama Hanafi pula mereka membahagikan puasa tu kepada 8 bahagi. Cubit 8 dia tengok lagu mana 8. Satu pertamanya puasa fardu ain, seperti puasa Ramadan dengan tunai. Sama kita dah. Keduanya puasa fardu yang tidak muayyan. Apa maksud ni? Puasa fardu muayyan sila atas. Bukan fardu ain. Puasa fardu muayyan. Yang kedua, puasa fardu yang tidak muayyan, yang tidak tertayin. Seperti qada Ramadan, puasa kafarah, dia pecah tu baik saja. Ketiga, puasa wajib muayyan, seperti nazar yang muayyan. Keempat, puasa wajib yang tidak muayyan, seperti nazar mutlak. Jadi dia pecah. Halus tu banyak. Ada kira masuk lagi kita dah atas. Kelima, puasa naflun masnunun. Naflun puasa sunat, masnun puasa sunat. Seperti puasa Asyura, Tasu'a, hari yang ke-9, 10 bulan Muharram. Kerana puasa naflun mandubun tu lah dah. Tapi istilah dia tu lain. Naflun masnun, naflun mandub ataupun mustahabun. Seperti puasa hari-hari putih. Apa makna? Yakni puasa hari bulan cerah daripada setiap bulan. 14, 13, 14, 15. Tu hari putih. Ayyamul bid dia panggil. Ketujuh, puasa makruh tahrim. Seperti puasa 2 hari raya. Hak dia. Hak kita hari terus dah tu. Atau Hanafi. Kelapannya puasa makruh tanzih. Seperti puasa hari Asyura sahaja. Tak ada kapuh dengan Tasu'a, Miksari. Makruh tanzih. Dan puasa hari Sabtu sahaja. Tak ada kapuh dengan Ahad. Tak ada hubung dengan jemaah. Mana kita asingkan. Dengan sejarah tafsirnya kami akan sebut di sini atas pendapat fuqaha al-madzahibil arba'ah. Secara luasnya. Bahagian pertama puasa fardu. Hal ini tak ada kena bahas panjang sangat puasa Ramadan ni. Cara satu dah. Dan iaitu 3 bahagian. Setengahnya bagai wajib ya kerana zaman. Seperti puasa bulan Ramadan. Sebulan, setahun sekali. Dan setengahnya bagai wajib ya kerana ilat, kerana sebab. Iaitu puasa kafarah. Sebab jima' Ramadan kena puasa. Itu kafarah. Ilak dia panggil. Dan setengahnya bagai yang wajib ia sebab dengan sebab mewajib oleh seorang insan. Dulu tak ada wajib. Untuk nazar. Wajib. Ke atas dirinya. Seperti puasa nazar. Dia buat sebab sendiri tu. Kalau aku najah ni aku nak puasa 3 hari. Tak boleh. Lillahi alayya ka'an asuma salasata ayamin. Maka tu wajib puasa lah nazar. Dan puasa yang lazim di sini ulama Hanafi itu 2 bahagian. Fardu dan wajib. Dia 2. Dan fardu itu 2 bahagian pula. Muayyan seperti puasa adat. Dan tidak muayyan seperti puasa qada Ramadan. Dan puasa kafarah. Dan yang wajib itu 2 bahagian. Hak wajib. Innal Hanafi ni. Muayyan seperti puasa nazar muayyan. Dan yang tidak muayyan seperti puasa nazar yang mutlak. Semata nazar. Dan seperti qada puasa yang membatalkan dia pada puasa nafal. Puasa sunat dia batal. Kena qada tu Hanafi. Kita puasa sunat kalau batal tak kena qada. Tak kena qada. Dibuka dalam Mawsu'ah Fiqhul Islami di antara rajak yang kita ambil di situ. Bahagian yang kedua puasa yang diharaikan dia. Kita sambung ke 10 tadi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana kull arifin wa qulubana waj'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.